Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, satu lagi kenyataan terkini ya daripada Presiden Parti Bersatu, tidak lain tidak bukan adalah Muhyiddin Yassin yang mengatakan Perikatan Nasional boleh selesaikan kekurangan beras dalam masa sebulan. Waduh, macam mau ketawa, macam mau terberak, macam mau terkencing saya ya melihat atau mendengar kenyataan daripada Muhyiddin Yassin ini, sahabat semua. Sedangkan ketika mereka menjadi kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, beras hilang entah kemana, telur hilang entah kemana, dan sebagainya. Ini kan pula membuat kenyataan kononnya mereka boleh selesaikan perkara ini dalam masa sebulan. Memang hebat Muhyiddin Yassin ini. Sama hebat dengan pemimpin-pemimpin daripada PAS. Lebay-lebay PAS katanya masalah negara akan selesai dalam masa 5 hari kalau mereka menjadi kerajaan. Sahabat semua, mereka sudah pernah menjadi kerajaan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka selesaikan, tidak ada sahabat semua. Jadi bekas Perdana Menteri ini Muhyiddin Yassin sekali lagi mengecam kerajaan perpaduan pimpinan Pakatan Harapan yang didakwanya gagal menangani masalah kekurangan beras tempatan di pasaran. Bercakap dalam temu bual dengan sebuah akhbar harian, katanya isu seumpama itu tidak akan dibiarkan berlarutan jika gabungan Perikatan Nasional menarajui kerajaan ataupun berkuasa. Isu beras tempatan hilang sampai hari ini tak selesai katanya. Tapi kalau ada program rahma anjuran kerajaan, ada pula beras tempatan. Itu antara persoalan yang dikemukakan oleh Muhyiddin Yassin ini. Orang tanya mana pergi beras tempatan, tak terjawablah sampai hari ini katanya. Kalau PN berkuasa, mungkin dalam tempoh sebulan kita dah selesaikan masalah ini, kata Muhyiddin kepada Sinar Harian dalam program Temu Bual eksklusif baru-baru ini di laman Facebook beliau. Kita tahu Sinar Harian ini sinar pembangkang ya. Dan pengurus PN itu juga berkata, ketika menjawab persoalan yang dikemukakan berhubung dakwaan pembangkang dilihat lemah, Muhyiddin yang menafikan tanggapan itu berkata, PN telah menjalankan peranannya sebagai pembangkang dengan menyuarakan isu rakyat termasuklah kenaikan kos taraf hidup. Benarkah apa yang mereka nyatakan membuat tuduhan kerajaan ini gagal dan sebagainya? Apa yang mereka lakukan dalam parlimen, sahabat semua? Mereka asyik menunggang isu-isu bangsa agama dan juga mempermainkan dan membina persepsi yang kononnya kerajaan hari ini gagal. Benarkah soalan ini gagal? Benarkah kerajaan hari ini gagal, sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Bagaimanapun katanya kerajaan yang gagal mendengar dan mengenai masalah itu kemudian menimbulkan keraguan terhadap usaha kerajaan menangani isu bekalan beras tempatan. Ini apa sebab? Apakah kerajaan bersekongkol dengan pihak penghilang atau pengedar beras dan sebagainya? Wow, satu persoalan dan juga pertanyaan yang agak sembrono di sana pada pandangan saya. Dan apa yang kerajaan buat katanya tak ada penyelesaian sampai hari ini. Dan bersuara selalu, tetapi kerana kerajaan lemah, takkan sebab kerajaan lemah maka dikaitkan dengan soal pembangkang yang lemah katanya. Semasa temu bual itu, Muhyiddin yang menyatakan kepercayaan bahwa kemarahan orang ramai terhadap kegagalan Putrajaya menangani masalah rakyat akan dapat dilihat pada pilihan raya umum yang akan datang. Katanya rasa tidak puas hati ditambah pula dengan ketidakcekapan orang Melayu terhadap DP akan diterjemahkan dengan kemenangan. Ini politik saja ya Muhyiddin Yassin ini, sahabat semua. Adakah orang UMNO yang sokong UMNO itu akan tersokong? Katanya dia ada lihat kesan gabung itu wujudnya DAP. Sikap mereka yang timbul banyak kebimbangan orang ramai ataupun orang rakyat Melayu katanya, dan Islam tentang campur tangan mereka. Nak kata campur tangan pun memang mereka ada berkuasa katanya lagi. Ini dah berbelit-belit persoalan Muhyiddin Yassin ini, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Ya, dan saya percaya ini hanyalah satu omong kosong ya daripada seorang pemimpin yang meroyan kerana tidak menjadi kerajaan ataupun hilang kuasa dan sebagainya. Namun begitu, Perdana Menteri kita hari ini menyelar individu yang menanam sifat kebencian antara kaum. Jadi Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur ya sama sekali dengan mereka yang menanam sifat kebencian antara kaum di dalam negara, dan menyifatkan ia sebagai bibit-bibit rasisme yang wujud di negara ini. Anwar memberikan contoh bahawa kelompok ini cuba untuk mempermainkan ciri fizikal sesuatu kaum seperti tidak mahu menjalin kerjasama dengan mereka yang bermata sipit ataupun berkulit hitam. Apakah Islam mengizinkan penghinaan kerana warna kulit soalnya? Bukankah Bilal bin Rabah dengan bibir tebal dan warna kulit hitam tapi didakap oleh keluarga Rasulullah sebagai anggota keluarga?
kata Datuk Seri lagi. Katanya pada program temu Anwar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia di Kuala Lumpur hari ini. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Kadil dan Naib Chancellor UPNM Lieutenant General Datuk Marzuki Muhammad. Beliau berkata ketika ini terdapat pihak yang menuduh beliau sebagai pro-China kerana mempunyai hubungan baik dengan DAP sedangkan ia langsung tidak mempunyai kaitan. Kita ini ada kemanusiaan katanya. Apa yang hebat Melayu ini? Melayu ini paling tinggi budaya, paling halus dan sopan santunnya. Melayu ini asalkan jangan mau kamu hilangkan martabat prinsip agama dan budaya. Itu identiti kita. Kata kita rangkul semua yang lain katanya. Jadi mengambil contoh perkembangan di Gaza, Palestin, Anwar berkata, serangan terhadap negara ini bermula kerana sentimen kaum serta kebencian terhadap Islam dan Arab yang keterlaluan. Beliau berkata sentimen itu dah menyebabkan Israel menyerang Gaza sejak 65 tahun yang lalu dengan merampas tanah dan rumah serta pembunuhan beramai-ramai. Jadi orang Amerika Serikat yang mempertanyakan apakah mereka itu ada ilmu. Mereka ada ilmu, apakah tidak cukup reformasi? Cukup katanya. Masalah itu di mana? Masalahnya kemanusiaan. Masalah manusiawi dan juga nilai. Itu antara kenyataan Perdana Menteri kita. Dia menambah lagi, kita negara kecil. Bukan bermaksud kita perang dengan sesiapa. Tapi kita juga manusia. Kita ada nilai kemanusiaan. Orang yang dibunuh harian, rumah dibom, masjid dan gereja dimusnahkan harian. Paling tidak kita bersuara. Kita benci terhadap kezaliman, bukan kebencian terhadap orang, kaum atau agamanya, kata Datuk Seri lagi. Jadi Anwar turut berkesempatan untuk menghadiri pendiri rakyat di perkarangan masjid UPNM dan seterusnya menunaikan solat Jumat di masjid berkenaan. Jadi sahabat semua, itu antara message yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita, yang mana beliau menyelar individu-individu tertentu. Dan saya percaya anda mengetahui siapakah individu itu. Mungkin saya boleh sebutkan di sini, yaitu Pesuruhjaya Pas Perak yang baru-baru ini membuat kenyataan yang berbau hasutan, yang menyatakan yang sama kulit warnanya, yang sama mata, sama darah dengannya harus bersama untuk menentang mereka yang tidak sama seperti mana yang dikatakan oleh Pesuruhjaya Pas Perak ini. Dan bukan saja Datuk Seri Anwar sebenarnya, YB Rafizi Ramli juga turut menyelar kenyataan daripada pemimpin PAS ini yang dilihat dikatakan berbau hasutan, menggunakan sentimen 3R, bangsa, agama dan raja-raja. Jadi sahabat semua, adakah pemimpin-pemimpin seperti ini yang kita mahu angkat sebagai pemimpin rakyat? Pada pandangan saya, tidak sahabat semua, tidak berbaloi untuk kita memilih. Jadi jika anda bersetuju ataupun seirama dengan saya, mungkin inilah masanya untuk rakyat di Perak khususnya untuk membuat pilihan yang tepat. Adakah lebay-lebay ini boleh lagi disambung ataupun diangkat sebagai pemimpin yang tidak habis-habis memainkan sentimen bangsa dan agama? Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.